Alhamdulillah, dah pun sampai. Assalamualaikum, salam sejahtera semua kepada semua penonton-penonton Sembang LZS, destinasi zakat anda. Di manakah destinasi kita hari ini? Hari ini saya sebenarnya nak menyantuni mereka yang berada di Pusat Inovasi dan Pembelajaran Al-Biruni Zakat Selangor. Apa sebenarnya inisiatif yang mereka lakukan? Bagaimana usaha mereka untuk menyantuni anak-anak yang berada di kawasan apartmen ataupun pangsapuri di salah sebuah di kawasan Petaling Jaya ni. Jadi jom kita akan bersama dengan Encik Nizam selaku founder dan juga CEO, dan kita nak melihat wajah-wajah anak yang agak gembira kerana ada tempat sebagai safe zone untuk mereka. Jom. Waalaikumsalam, Anin. Ya. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Jom Jalin, masuk dalam. Inilah tempatnya. Ya, inilah tempatnya. Macam dengan anak-anak semua. Yes. Semua yang ada kat sini memang selalunya kebanyakannya macam inilah. Yes. Situasinya. Beginilah situasi. Ada kadang-kadang hektik lagi lah kalau kadang-kadang ramai. meriah lagi. Bila cuti sekolah. Okey, Assalamualaikum semua. Hai semua penonton-penonton Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kali ini sedikit berbeza kita bawakan kerana kita berada di Pusat Inovasi dan Pembelajaran Al-Biruni Zakat Selangor, dan saya bersama dengan Encik Muhammad Nizam Samsudin selaku founder dan juga CEO AYG. Yep. Tapi sebelum itulah kan, sebelum kita nak beramah mesra, nak tahu apa lagi aktiviti yang adik-adik ini lakukan, kita nak kenal juga bersama dengan Encik Nizam dan juga AYG ni. Apa AYG ni sebenarnya? Okey, AYG ataupun Adab Diskaraj, kami adalah sebuah pertubuhan NGO yang berdaftar di bawah Register of Society. Kita ada 3 pilar utama kita, iaitu ruang selamat, kerja belia dan informal learning. Baik. Itu antara pengenalan awal lah kan? Yeah. Kalau nak diikutkan sebenarnya, kenapa saya cakap tentang Al-Biruni Zakat Selangor? Jadi Zakat Selangor ada terlibat dalam kolaborasi untuk menaik tarafkan lagi pusat inovasi yang sememangnya dah ada sebelum ni. Betul tak? Betul. Pada tahun 2013 ditubuhkan. Yeah. Kemudian bagaimana pertemuan lah orang kata jodoh dengan Zakat Selangor ni? Macam mana cerita dia? Baik, sebenarnya ya betul Anin, kita 2013 bermula, dan sebenarnya dengan Lembaga Zakat Selangor ni bermula pada 2019. Okey. And then sebenarnya sebelum tu lagi kita memang dah ada bersama dengan MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam, kita bersama dengan Lembaga Perumahan Tanah Selangor, LPHS, dan beberapa agensi yang lain. Cumanya pada 2019 tu, sebelum 2019 sebenarnya kami tiba-tiba dapat panggilan daripada pejabat CEO Lembaga Zakat, Puan Haji Arifah, menyatakan hasrat untuk berkenalan dan dapatkan maklumat lebih lanjut tentang AYG, dan di situlah kami bermula, maksudnya bersama dengan Lembaga Zakat. Kan kadang-kadang banyak faktor ya bila kita nak meletakkan satu persekitaran yang kondusif, lebih-lebih lagi untuk anak-anak yang berada di kawasan PPR, anak-anak yang kita tahu kawasan di rumahnya mungkin ramai kan adik-beradik, kawasan yang sempit. Yep. Jadi bila ada center ataupun pusat sebegini, nampak macam baiklah satu keadaan yang dapat ditawarkan. Okey, apa lagi yang mungkin menjadi kolaborasi yang baik apabila masuknya Zakat Selangor, Al-Biruni itu sendiri dalam kerja-kerja yang telah pun dibangunkan oleh AYG? Kami dah 10 tahun berada di lapangan. Sebenarnya apa yang kami lihat sebenarnya kekurangan daripada adik-adik yang berada di rumah-rumah PPR ataupun low cost housing ni adalah ruang belajar yang kondusif. Maknanya rumah mereka ni kecil, 550 kaki persegi hingga 700 kaki persegi. Maknanya ruang tamu ataupun ruang umum yang digunakan oleh keluarga itulah bersama dengan ahli keluarga, itulah ruang TV-nya. Itu juga ruang untuk dia belajar. Jadi maknanya kalau adik-beradik yang ramai dan ada tetamu yang datang, mereka tidak mempunyai ruang yang kondusif lah. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi facilities. Kadang-kadang tak ada akses internet. Kan? Itu pun menjadi satu halangan dalam zaman sekarang ni. Yang berikutnya adalah kita panggil devices lah. Kan? Komputer, tab ataupun notebook. Kan? Itu semua adalah keterangkuman yang diperlukan oleh anak-anak yang bersekolah pada waktu ni. Jadi sebab itu bersama dengan Lembaga Zakat Selangor sebenarnya kita lebih mudah mengorak langkah membantu anak-anak yang terlibat dalam ataupun dalam segmen keluarga B40. Kadang-kadang bukan asnaf semata-mata ya, sebab asnaf ni memang asnaf dengan Lembaga Zakat. Tapi ada juga di kalangan mereka tidak jatuh dalam golongan asnaf, tapi mereka ni adalah golongan B40, which is keperluan mereka tetap sama juga dan terhad. Kan maksudnya kat situlah kita kena bantu mereka ni. Dan di situlah kehadiran Lembaga Zakat Selangor sangat membantu kami sebenarnya
dari segi menyediakan fasilitas yang baik ini. Ya, dalam kesibukan kita bekerja dan juga menikmati kehidupan kan, sekali-sekala saya nak ajak anda semua penonton-penonton Lembaga Zakat Selangor, Sembang LZS terutama sekali, kita nak melihat juga ada di antara kita yang memerlukan. Dari segi beginilah, kan kadang-kadang mereka agak menjadikan persoalan ya, di mana agaknya bantuan yang anda hulurkan tu ke mana. Jadi salah satunya adalah inisiatif untuk meletakkan satu persekitaran yang kondusif bagi anak-anak di belakang ni. Boleh tak saya nak ada suara sikit adik-adik? Hai ke? Ni nak masuk TB ni, TB. TB Zakat Selangor. Okey? Jadi teruskan aktiviti. Sambil-sambil tu kita nak juga melihat kepada aktiviti yang dilakukan. Boleh ke kalau kita jalan-jalan sambil mungkin Cik Nizam nak kongsikanlah aktiviti yang mereka lakukan? Okey, boleh. Okey, kalau Macam kita di tengok sini? kalau kita tengok kat sini sebenarnya mereka sedang melakukan aktiviti bersosial bersama rakan-rakan. Okey. Nampak perkara ini agak simple lah atau simple, tapi sebenarnya ability mereka bersosial dengan baik dalam suasana yang positif itu sangat diperlukan oleh anak-anak ni lah. Betul, betul. Kajian kita di kajian menyatakan bahawa dalam 20 ke 30% anak-anak PPR ni berasa down disebabkan self-esteem mereka kurang. Yes, self-esteem mereka kurang disebabkan hanya kerana mereka duduk di PPR. Betul, betul. Jadi kita nak tingkatkan keyakinan mereka kan betul. bersosial. Dengan bersosial bersama dan maksudnya mengharapkan dengan sosial bersama ni mengembangkan bakat dan daya kreativiti mereka supaya boleh berhubung dengan orang di luar dengan lebih baik. Betul. Kadang-kadang tak perlu nak fokuskan akademik semata-mata, tetapi aktiviti seperti ini. Adik-adik ni tengah main game ni. Ini tengah lawan lah ni. Aktiviti seperti ini sebenarnya adalah meningkatkan tahap kemahiran sosial mereka. Dia nampak simple tapi dia sangat bermakna. Betul. Sebab dalam kajian kita dapati sebanyak 20% mereka menghadapi masalah bersosial hanya kerana kawan-kawan mereka mengetahui mereka ni ada PPR. Ya, jadi kan? itu yang kita nak supaya mereka ni tingkatkan self-esteem mereka. Tingkatkan keyakinan mereka. Walaupun duduk di mana sahaja tetapi mungkin bersosial cara mereka yang betul tu boleh menempatkan mereka pada posisi yang berbeza lah kan, insyaAllah. Adik-adik ni menang ke kalah ni? Nampak macam sana je menang tu congkak tu. Awak menang je. Awak sedang mendahului carta. Inilah antara aktiviti yang sangat seronok ya dilakukan. Jadi mereka ada tempat kawan-kawan berkumpul, bermain dengan sihat dan selamat. Ini kat belakang pula ni main game. Okey, so kita sebenarnya main kamu ya. Fokus betul main game. Okay, kita memang benarkan mereka, izinkan mereka bermain game. Cumanya hanya ada certain masa sajalah. Adalah waktu-waktu. Ada waktunya. Okey, sekarang ni waktu bermain game. Betul. Lepas ni waktu belajar pula. Betul. Kita punya masa operasi kita memang antara pukul 3 petang sampai 10 malam. So selalunya waktu petang ni memang kita benarkan mereka bermain, bersosial. Dan belah malam bermula lepas maghrib, kita ajak mereka solat bersama. And then lepas tu mengaji. Okey. And then waktu tu lah kita ajak diorang kita bantu mereka siapkan kerja rumah. Masya-Allah. Jadi bantu siapkan kerja rumah ni sangat signifikan sebenarnya sebab satu lagi kajian kita mendapati bahawa punca sebenarnya anak-anak ni tak pergi ke sekolah sebab tak siap kerja rumah sebenarnya. Lepas tu dah takutlah nak pergi sekolah. Macam mana nak buat kerja rumah pula? Kawasan rumah mungkin tak berapa selesa lah kan nak siapkan kerja rumah dan sebagainya. Faham? Okey. Itu antaralah aktiviti yang anda dapat saksikan sekarang ni. Tapi ada juga satu ruangan yang saya nak bawa anda semua untuk cerita lagi bagaimana sebenarnya pusat pembelajaran ini dapat membantu anak-anak kita ni untuk meningkatkan satu dari sudut akademik, satu lagi mungkin tempat mereka untuk membaca buku. Jom, boleh ke kita pergi? Ini kawasan. Ada TV, ada rak yang penuh dengan buku dan sebagainya. Kat sini apa aktiviti lah selain daripada kita nampak buku-buku yang disediakan di sini? Sebenarnya Nim, kalau saya boleh tunjukkan yang sebelah situ tu, yang di luar daripada rak kita ni. Okey, ni. Ini adalah ensiklopedia. Mungkin boleh keluarkan satu. Kita keluarkan satu. Alright. Okey, banyak. Sini Nim. Dia ada, ni ensiklopedia ni agak mahal sebab dia ada augmented reality 4D. So maksudnya kita ada tab. Sebenarnya dengan lembaga zakat, kita ada 10 buah tab untuk setiap kita punya Albiruni. Yang dibekalkan oleh Albiruni, oleh zakat. Jadi dengan buku ni harganya satu set ni 500 lebih, dekat 1000 bukan. Yelah, 500 betul. lebih. Sebab dia augmented reality kan. Jadi dia punya kualiti buku pun berbeza. Ya, dan dia ada ada part-part dia bila kita buka dengan kejap saya tak jumpa. Bila kita buka dengan kita punya tab, dia boleh keluar dalam bentuk scan
dekat Bentuk situ. real, yes. Kemudian kita boleh nampak saksikan gambaran lebih 4D lah. Dengan 4D. Dan bila macam tu seolah dia naik daripada kita punya tab tu dan dia boleh tengok secara real life. Bentuk tu sebenarnya macam mana. Yang ni kita tengok ni buku dinosaur. So ada buku dia berkaitan dengan human body. Betul, yes, ada banyak dia akan lagi nampak sebenarnya. jantung dalam tu, dia akan nampak benda tu real. Okey, ini set ni memang saya tahu set ni memang sangat mahal. Yes, mahal betul. dan dia menelan belanja yang agak tinggi lah. Betul. Buku anak-anak sekarang memang sangat mahal. Sebenarnya Alhamdulillah ni, lah dapat juga mereka merasakan teknologi terbaru. Itu sebenarnya ni nak beritahu, nak kita penuhkan rak-rak ni saja, dia makan belanja sehingga 10 ke 30 ribu sebenarnya. Setuju sangat. Buku bukan murah. Yes, kalaulah kami sahaja berada tanpa bantuan zakat ataupun Al-Biruni, tidak mungkin untuk kita penuhkan rak-rak macam ni. Yalah, betul. Dan itu yang kita harapkan bahawa kalau sebolehnya untuk akan datang, kita boleh kembangkan lagi Al-Biruni bersama dengan lembaga zakat. InsyaAllah kan. Hari ini kita buka mata lah masyarakat di luar sana, sebenarnya ada yang lebih memerlukan dari sudut pelbagai. Kalau kita katakan tentang elemen-elemen pendidikan ni, ini antara yang sangat-sangat penting. Alhamdulillah mereka ada center ataupun pusat untuk mereka belajar dengan teknologi terbaru. Yes, betul. Ni kita nak beli rumah yang paling mahal ni, boleh? Boleh ke tak boleh, Tuan Tanah? Boleh. Tuan Tanah dah malu. Inilah adik-adik ni punya aktiviti. Saya baru dapat berkenalan. Ni kakaknya, kan? Ni adiknya, ni adik yang terakhir. Belum lagi. Ada seorang lagi dalam perut katanya. Seorang lagi dalam perut. Jadi keempat-empat adik-beradik ni dapat ditempatkan di sini. Jadi mereka dapat lakukan aktiviti bersama. Jadi itu sangat bermakna buat mereka kan sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, selain daripada aktiviti, pendidikan pun kita tak boleh nak lupakan juga kan. Mungkin Cik Nizam nak kongsikanlah kenapa agaknya pendidikan ni penting untuk anak-anak kita di sini. Okey, bagi kami sebenarnya pendidikan ni penting lah Hanim, sebab asas kepada untuk kita buat perubahan anak-anak ni supaya mereka ni keluar daripada jerutan kemiskinan ni adalah melalui pendidikan. Sebab itu aktiviti kita banyak di dalam ni menjurus kepada pendidikan lah. Cuma kita tidaklah seperti sekolah, sebab kita lebih kepada informal learning. Betul. Which is kita akan bersama dengan pihak sekolah. Al-Biruni adalah ruang selamat. Sekolah juga sebenarnya ruang selamat. Rumah juga ruang selamat kan sebenarnya. Jadi ya betul, sebab kalau kita dah pergi sekolah seharian, balik tu takkan kita nak push mereka dengan masih lagi akademik kan. Betul. Jadi informal learning tu maknanya dari sudut-sudut yang mungkin kita melengkapi apa yang kurangnya. Betul. Macam yang pegang ni lah, Saidina ni kan. Betul, macam ini mana creative thinking mereka kan. Yes, bagaimana betul. untuk menang, bagaimana ada sifat bersaing secara sihat bersama dengan anak-anak kat sini. Macam nak kira duit. Macam nak kira duit, itu penting tu. Macam nak kira duit dan sebagainya kan. Dan sebenarnya inilah platform yang terbaik. Pendidikan adalah platform terbaik untuk keluar daripada kepompong kemiskinan kan. Satu hari nanti mereka akan dapat melaksanakan tugasan, mereka dapat capai apa yang mereka inginkan. Okey, kita bercakap tentang Al-Biruni juga. Al-Biruni ni kalau kita dah tahu tadi merupakan satu badan yang collaborate lah dengan AYG untuk adanya satu pusat dan sebagainya. Dan ini bukanlah ini bukan satu-satunya. Ada yang lain lagi. Mungkin Cik Nizam nak kongsikan bagaimana kerjasama Al-Biruni dengan di kawasan-kawasan yang berbeza. Okey, macam saya katakan tadi, kita dah bermula pada 2019 dan berikutnya sebenarnya Lembaga Zakat Selangor telah mengembangkan Al-Biruni ini ke tempat lain iaitu di Tanjung Karang. Dan yang terbaru sebenarnya baru launch pada bulan Disember hari itu tahun 2022 yang lepas di Puchong. Jadi total ada 3 tempat lah sekarang. Ada 3 tempat lah. Template ataupun yang samalah. Yes, lebih kurang sama, pusat inovasi dan pembelajaran. Benar, sama juga. So maksudnya dan selepas kita buat satu-satu center Al-Biruni ni, seperti biasa kita akan buat survey tentang bagaimana keperluan penduduk setempat. Sebab sebenarnya keperluan setiap tempat tu berbeza-beza ni. Betul. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang mereka setempat tu perlukan lebih dan itu kita akan fokuskan dulu. Faham? Okey, perancangan Al-Biruni untuk di masa akan datang bagi meningkatkan lagi mungkin baik pulih ataupun peluang-peluang yang ada untuk anak-anak kita menceburi aktiviti-aktiviti yang mengikut trend terbaru dan sebagainya. Bagaimana Encik Nizam nak kongsikan? Sebenarnya ada di pihak pejabat CEO sendiri, Puan Haji Harifah menyatakan berhajat untuk buat satu lagi tempat yang baru, akan nanti dia akan diumumkan kemudian. Yang kedua maksudnya kita ada buat survey berkaitan dengan isu 3M di center-center kita. Baik. Dan kita dapati isu 3M ni sangat membara dalam komuniti. Dan kita akan buat satu program khusus untuk 3M supaya membolehkan adik-adik ni semua melepasi tahap boleh membaca tadi itu.
Dan insya-Allah sebenarnya kita akan melihat sekiranya boleh untuk kita melihat keperluan tambahan kepada program-program yang lebih sesuai yang akan kita terapkan di seluruh Al-Biruni ini, insya-Allah. Ya, itu dia, insya-Allah kita doakan yang terbaik dan pastinya sokongan daripada kalian juga penonton-penonton Sembang LZS, sama ada mereka yang mendapat zakat ataupun menunaikan zakat. Di sinilah sebenarnya tempat yang terbaik untuk kita menyantuni, membantu golongan yang memerlukan. Okey, kita nak sambung Maya Saidina dulu. Sebab banyak lagi perkongsian Cik Nizam. Yeah. Cik Nizam kena lawan saya ni. Saya takut saya bankrupt. Takut bankrupt ya? Okey. Sebenarnya, selain daripada pusat inovasi dan pembelajaran, ruangan aktiviti yang dilakukan sebentar tadi, macam kita duk berbual dengan Cik Nizam kan, ada satu lagi ruangan yang disediakan untuk anak-anak ini meneruskan kelas tuition, pembelajaran yang lebih formal, di mana berada di blok yang sama, dipisahkan dengan satu ruangan sahaja, dan di sinilah tempatnya yang saya maksudkan. Dan kita kini bersama dengan salah seorang ibu kepada anak-anak yang tadi sempat kita temu bual, kita beramah mesra. Ini dia Puan Zaliha, berusia 41 tahun. Assalamualaikum. Puan Zaliha akan bersama dengan saya nanti di dalam ni. Jom kita tengok apa sebenarnya ruangan yang disediakan. Assalamualaikum murid-murid. Nampak murid-murid saya terus jadi cikgu. Okey, sebenarnya kita berada di kelas mengajar lah. Sekali lagi bersama dengan Puan Zaliha. Di awal tadi kita sempat berkenalan. Ni anaknya Afia dan juga Fatah. Kedua-dua ni tadi kalau anda perasan sempatlah juga kita bersama-sama adik-adik ni lakukan aktiviti di ruangan yang lain tau. Jadi di ruangan yang berbeza, tempat yang disediakan untuk lebih formal, akademik, kelas tuition dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan juga, nak berkenalan dengan Puan Zaliha. Mungkin boleh kenalkan diri bersama dengan penonton-penonton Sembang LZS. Afia sini sayang. Afia sini sekejap. Afia duduk sini. Okey. Nama saya Zaliha Mita Osman. Saya ada dua orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang 10 tahun, seorang 4 tahun. Inilah dia ni, saya 4 tahun ni. Duduk sini. Memang duduk blok 10. Oh, memang duduk blok ni. Dah okay. 7 tahun dah duduk sini. 7 tahun duduk sini, anak-anak memang dekat tempat situ lah. Kalau pusat situ. Pembelajaran, kat mana yang mereka akan lakukan aktiviti memang di situ. Ya saya. Okey. Jadi selalunya lah, macam mana tengok progres Fatah sendiri kan? Apa aktiviti yang Fatah selalu lakukan kalau dia pergi ke pusat pembelajaran ni? Kalau aktiviti kat sini dia selalu macam sembahyang ke, baca, kadang mira. Dulu dia susah sikit nak mira-mira ni. Tapi kejap ada kat bawah ni, Al-Buni ni digajing. Oh, jadi sebab ada kawan-kawan kot kan? Dia ikut kawan-kawan. Kat sekolah dia lain. Sekolah dengan Al-Buni dia lain. Beza dia lain. Beza lah. Nampaklah perbezaan dekat sekolah ditambah baik dengan apa yang Al-Biruni bagi. Fokus sikit. Fokus sikit dekat sini. Mungkin kalau kerja sekolah, homework tu semua memang buat dekat Al-Biruni. Dia orang cuba buat kat sini. Kalau boleh tanya soalan kat sini pun boleh. Puan pun tak risaulah kan bila anak tak ada kat rumah, turun kat bawah ni Betul, kan. Dah tahu tempat dia tempat yang selamat. Okey, Fatah, nama siapa? Nama penuh. Saya Fatah Razi bin Abdul Razak. Umur? Kuat sikit. Dengar. Malu Sikit. Fatah Dia ni. malu sikit. Fatah darjah 4. Darjah 4. Okey, mata pelajaran apa yang paling diminati dekat sekolah? Paling sukalah Fatah boleh skor punya A. Apa? Apa? Mata pelajaran apa? BM ke? Matematik ke? BM dengan? BM dengan matematik sekali. Dua-dua mata pelajaran tu kabarnya memang ada tuition kan dekat Al-Biruni ni? Tuition. Jadi macam mana, berapa kali seminggu mereka akan ada tuition termasuk dengan kelas ngaji lagi? Biasa kalau tengok kalau pagi dia ada dalam dia bagi 1 jam. Dalam pukul 12 sampai pukul 1. Oh, tuition itu untuk mata pelajaran? Itu masa pelajaran seminggu matematik, seminggu bahasa Melayu. Okey, dia akan selang minggu dengan mata pelajaran yang berbeza. Berbeza. Tak bayar kan? Percuma. Tak bayar, percuma je. Alhamdulillah kan, maknanya memang mengurangkan sikitlah kadang-kadang bebanan mereka ibu bapa terutama sekali nak bayar tuition pun dah mahal sekarang kan. Okey, kita dapat tahu juga Puan Zaliha merupakan penerima zakat Selangor. Nak kongsikan jugalah bagaimana sebenarnya bantuan zakat Selangor ni dapat membantu sedikit sebanyak Puan Zaliha meneruskan kelangsungan hidup ni.
Syukur alhamdulillah dengan adanya bantuan zakat ni dapat sikit kurang sikit beban tanggungjawab sebagai ibu bapa lah. Terutama di sekolah-sekolah kan mahal. Betul. Mahal. Sekolah ni mahal dengan ada Dua zakat. kali ganda kabarnya kan untuk buku sahaja. Dapatlah kurangkan sikit bebanan. Bantuan bentuk apa pun? Kewangan. Lepas tu Sebulan dapat berapa baju tu? raya, baju sekolah semua disediakan lah. Okey. Tu alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nak beli baju sekolah, peralatan semua tu lagi dalam belanja yang tinggi juga kan. Semua tu alhamdulillah dibantu. Alhamdulillah dibantu. Ada zakat semua. Ada zakat semua. Alhamdulillah. Kan sejak bila tu? Sejak tahun bila dibantu zakat? Sejak dia Fatah tahun umur dia darjah 2. Darjah 2 sekarang Fatah dah darjah 4 dah. Alhamdulillah. Fatah pemalunya Fatah. Abang handsome ni pemalu lah. Okey, ni anaknya yang kedua ataupun anak yang terakhir lah. 4 tahun. Fatah nombor 1, yang ni 4 tahun namanya Afia. Afia baca buku apa tu? Ni buku apa? Buku apa ni? Terbalik je ni. Afia pun tadi sebenarnya ada juga aktiviti-aktiviti untuk anak-anak yang berusia 4 tahun kan? Selalunya apa aktiviti Afia? Yang ni, cantik. Biasa dia aktiviti dia ikut ABC. Baca ABC senang sikit. Dia boleh. ABC dia boleh. ABC dah boleh dah? Wah. Mengira pun dia dah boleh dah. Mengira pun dah mengira boleh. dah boleh dah. Alhamdulillah. Bila ramai-ramai tu adalah kelasnya, ada sesi pembelajarannya di sini. Kalau macam mana dibantu oleh ibu bapa pula, macam kalau yalah tak semestinya bila kita dah ada tempat belajar macam ni, jadi secara keseluruhannya tak payah lagi ibu bapa ajar kan. Jadi macam puan punya inisiatif kat rumah tu, macam mana puan top up dengan pembelajaran mereka? Biasa top up mana yang kerja sekolah yang tak siap tu. Lepas tu kalau dia tak faham, kita tanya ibu bapa lah. Tanya yang tu lah. Yalah, betul. Kan kadang-kadang perlu juga kan daripada ibu bapa pula kan. Okey, mungkin kita pun nak kongsikan juga bersama dengan mereka di luar sana. Sebagai ibu bapa melihat kepada progres anak-anak selepas ada tempat belajar yang lebih kondusif yang disediakan oleh Al-Biruni ni, apa komen daripada Puan Zaliha melihat kepada situasi pembelajaran yang disediakan ni? Positif. Pertama untuk budak ni si masa lapang, senang lah. Masa lapang, dari segi pembelajaran dia memang memberangsangkan. Lepas tu dari segi percakapan pun budak ni pun dia solat pun. Dia peta memang peta. Dia peta dah situ. Sebab agaknya dia bercampur kan. Semua ada kawan-kawan, kakak ada, abang ada, adik ada kan. Yang bayar dia pun ada. Jadi dia dah cepat bercakap kan. Cepat bercakap. Itulah tu. Daripada kalau kat rumah tu dia macam main-main, dia macam dia orang tak seronok kat rumah, macam seorang je. Dua orang je. Lepas tu kalau dekat sini ada ramai-ramai tu yang dia orang rasa seronok nak belajar. Seronok lah belajar tu. Okey. Selalunya waktu-waktu bila mereka akan turun ke pusat ni? Kalau hari biasa tu malam pukul 7 sampai pukul 10. Kalau hari Sabtu tu sampai sampai petang lah pukul 2 macam tu lah. Okey. Ada juga hari Sabtu Ahad, ada juga mereka turun. Biasa hari Sabtu dia Ahad dia cuti. Afia, kenapa tu? Kenapa? Tahu juga macam mana puan tahu tentang Al-Biruni ni? Adakah mereka bagi tahu setiap ibu bapa yang ada dekat sini ke macam mana? Ni kita tahu daripada Anda Zakat Selangor. Dia ada bagi tahu, kita ada kat bawah blok 10 ni ada untuk budak-budak lah dia kata, untuk fokus untuk belajar dia kata. Untuk tambahan kelas tambahan macam tu. Okey, maknanya sebagai penerima zakat, informasi daripada zakat pun disalurkan yang ada pusat macam ni disediakan. Okey. Jadi macam mana melihat kepada harapan lah sebagai ibu bapa kan, bila ada tempat yang sebegini dimanfaatkan sebaiknya. Puan Zaliha mungkin ada harapan tertentu dari sudut dapat tingkatkan pembelajaran anak-anak ni. Harapan harap dia dapat membesarkan lagi cawangan. Lepas tu harap pelajar-pelajar lagi dapat masuk lagi dalam ni, lepas tu pelajar baru. Lepas tu harap diorang ni jadi insan yang bergunalah, senang untuk masa hadapan, belajar lagi kuat, belajar lagi cepat. Lagi bagi dia orang cerdik, lagi pandai, lagi segi semua, lagi solat ke, semayang ke, mengira, mengaji bagi lancar sikit lah. Betul kan. Mengaji kat sini pun ada kan? Sini ada juga mengaji. Sini ada juga mengaji. Fatah mengaji di sini juga? Ada juga. Mengaji di sini dengan mengaji di tempat lain juga katanya. Jadi maknanya kelas tu padat lah kan dengan bukan sahaja akademik semata-mata, tetapi mereka juga ada menyediakan seperti kelas mengaji, kelas solat dan sebagainya. Mereka katanya maghrib tu solat bersama-sama di ruangan yang disediakan. Mak bapak pun tak risaulah kan kalau turun kat sini, tak apalah main-main. Yang kat belakang ni fokus betul, belajar semua ya. Ini adik-adik ada yang bercampur lah sebenarnya. Kalau mungkin masa kelas akan diasingkan mengikut peringkat.
tingkatan 4, tingkatan 5, mengikut kepada kelas pembelajaran. Tapi kali ini kita kumpulkan mereka supaya dapatlah nampak wajah-wajah anak-anak ni yang sama turut serta memeriahkan lagi dan juga mendapatkan manfaat di kawasan ni. Okey, yang terakhirnya Puan Zaliha mungkin nak kongsikan apa sebenarnya ucapan terima kasih yang dapat disampaikan satunya kepada Al-Biruni Zakat Selangor dan juga kepada AYG yang mungkin turut sama memberikan yang terbaik lah, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Puan Zaliha. Terima kasih pada Zakat Selangor telah memberi harapan, memberi pada golongan orang yang berkemampuan lah. Pada AVG pun terima kasih sebab tolong pada budak-budak yang kurang pasti bahasa Melayu, pandai mira, belum pandai mira, sekarang dia pandai mira, belum pandai baca kan. Kerana dulu belum pandai baca surah, kerana pandai surah. Alhamdulillah. Itulah kata terima kasihlah pada AVG dengan Zakat Selangor. Boleh ke satu surah? Nak dengar boleh? Baca surah Al-Fatihah ke? Kuat sikit. Boleh. Baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. 3, silakan. Kuat sikit. Alhamdulillah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Itu dia, terima kasih adik Fatah. Dia ada nervous sikit tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan adik-adik kat belakang ni lambai sikit, lambai ayu. Lambai ayu sempat. Okey, ini dia wajah-wajah anak yang pastinya kita ada harapan yang cukup tinggi untuk menyaksikan kejayaan mereka keluar daripada kepompong kemiskinan, keluar untuk mencari satu kejayaan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan keluarga mereka, untuk menjaga keluarga mereka, dan lepas ni mana tahu kan mereka ni muka yang akan membayar zakat pula. Okey, terima kasih diucapkan satunya kepada pihak AYG dan kita harapkan agar usaha daripada Al-Biruni Zakat Selangor ini dapat dipanjangkan lagi dengan banyak usaha-usaha dapat membantu anak-anak di komuniti yang memerlukan, terutama sekali seperti di kawasan PPR ataupun kawasan-kawasan yang perlukan bantuan sebegini. Sekian sahaja untuk perkongsian di episod Sembang LZS kali ini. Teruskan ikuti kami dengan episod-episod akan datang dan boleh juga tinggalkan komen anda di ruangan komen untuk apa sahaja mungkin inisiatif yang mahukan kita dekati. InsyaAllah kita akan santuni idea-idea anda. Sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang. Saya Anim Izzati. Assalamualaikum. Bye. Bye.